Start. Kita main. Okey. Tapi game ni macam takut juga kan game dia kan. Macam mana aku nak on ni? Tekan right click. Oh, okey. Oh, nampak. Aku pergi atas. Ambil masa berapa lama ni aku nak habis game ni. Tapi tak apa, kita belajar. Permainan video game sebenarnya tidak menyebabkan impak yang negatif kalau kita ikutkan. Kalau dia ikutkan, persoalan yang timbul, adakah permainan video game ini membuatkan kita malas, membuatkan kita leka, membuatkan kita terperangkap dalam dunia hiburan semata-mata? Sebenarnya tidak. Kalau kita beranggapan begitu, maka anggapan itu adalah anggapan yang salah. Sebab kalau kita ikutkan, di depan saya ni adalah permainan video game yang diadaptasikan oleh novel ataupun novel puisi yang telah dibuat kepada sebuah video game. Menarik saya main video ni, tapi kita nak tahu lebih lanjut, kita akan bersama dengan pencipta video game ini sendiri sebentar saja nanti. Apa-apa pun, terima kasih kerana menonton Lensa IPT. Saya Syahrul Islam. Ada banyak perkongsian kita akan kongsikan kepada anda selepas saja nanti. Tiga slot kita akan bawakan kepada anda, antaranya bercakap berkenaan dengan memperkasa kebajikan mahasiswa. Kita akan cakap juga berkenaan dengan potensi pencipta permainan video. Itu yang kita akan bincangkan sebentar saja nanti, dan juga mencungkil bakat terpendam. Tiga topik ini kita akan bawakan kepada anda, antara figura-figura yang hebat untuk bercakap berkenaan dengan topik-topik ini. Antaranya kita akan bersama dengan Naib Chancellor Universiti Malaysia Pahang UMT. Banyak lagi, terus menonton kami di Facebook Live Lensa IPT, terus menonton kami di saluran berita RTM, ataupun nak senang nak mudah, tonton kami di RTM Click. Download saja aplikasi RTM Click di Android ataupun Apple Store, dan anda boleh tonton kami secara langsung. Semua platform RTM ada di aplikasi RTM Click. Apapun, kita akan berjumpa sebentar nanti. Kita akan terbang dulu ke Vitamin Minda yang akan bercakap berkenaan dengan pentingkah keseimbangan dalam kerjaya dan kehidupan. Kita saksikan. Hai, saya Puan Sherif. Masih ingat tentang perancangan kerjaya yang saya kongsikan episod lalu? Okey. Tentu anda ingat kan? Tapi tak apa, saya recall kembali. Apakah 4 langkah yang boleh membantu anda dalam perancangan kerjaya? Baiklah. Okey, langkah yang pertama, kalau anda ingat, langkah yang pertama adalah kenali diri sendiri. Langkah yang kedua adalah meneroka pilihan yang ada. Dan langkah yang ketiga hari ini saya kongsikan adalah berkaitan membuat keputusan. Okey, dalam proses membuat keputusan ini adalah sangat penting ya. Kerana apa? Kerana perkara ini akan menentukan bagaimana pilihan anda dibawa. Adakah ke arah kiri ataupun ke arah kanan ataupun tidak teratur dan sebagainya. So sangat penting ya untuk dalam proses membuat keputusan ini. Bagaimana dalam proses membuat keputusan ini, yang saya cadangkan adalah dalam membuat keputusan kerjaya, anda perlu menyenaraikan 4 pilihan, iaitu membuat senarai 4 pilihan, iaitu pilihan saya, pilihan ibu bapa, pilihan keperluan masyarakat dan juga pilihan terakhir. Alright. So, dalam 4-4 ini anda kena senaraikan. Anda ingat pada langkah yang kedua, anda telah meneroka pelbagai pilihan kerjaya yang mana kaitan dengan minat anda. Contohnya, minat kerjaya anda adalah sosial. Jadi, apabila minat kerjaya sosial ini, pilihan kerjaya yang ada doktor, jururawat, kaunselor, pegawai perhubungan. Okey, so anda telah senaraikan pilihan anda. Kemudian anda berbincanglah dengan ibu bapa. So dapatkan pendapat daripada mereka. So pendapat daripada ibu bapa yang mana mereka kata mereka berminat dengan kerjaya doktor, contohnya doktor perubatan. So jadi anda boleh letakkan pilihan tersebut di dalam kolom pilihan ibu bapa. Dan seterusnya, pilihan yang ketiga adalah keperluan masyarakat. Anda perlu mendapatkan informasi berkaitan dengan keperluan masyarakat untuk 5 tahun akan datang. Jika anda telah dapat informasi tersebut dan didapati kerjaya yang memerlukan atau masyarakat perlukan adalah doktor. So jadi anda senaraikan pilihan tersebut di dalam keperluan masyarakat.
Dan anda lihat balik ketiga-tiga pilihan tersebut. Apa dia? Pilihan yang pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Yang mana selaras? Kerjaya mana yang selaras? So, kalau kita tengok kat sini adalah kerjaya doktor. Jadi, anda tuliskan kerjaya doktor sebagai pilihan terakhir anda. Jadi, nampak tak? Begitulah bagaimana kita membuat keputusan dalam proses perancangan kerjaya. Itu langkah yang ketiga. Okey, langkah yang seterusnya adalah mengambil tindakan. So, dalam proses ini anda perlu membuat pelan tindakan. Okey, bagaimana anda nak membuat pelan tindakan? Anda perlulah kumpulkan segala informasi berkaitan dengan kerjaya yang anda pilih. Bagaimana dengan 4 langkah tersebut? Anda telah dapat sesuatu daripada langkah yang saya berikan? Okey, baiklah. Saya berharap anda semua dapat informasi ini dan boleh lakukannya dengan sendiri ataupun anda boleh berjumpa dengan mana-mana kaunselor kerjaya di luar sana yang boleh membantu anda. Okey, baiklah. Semoga kita berjumpa lagi dan terima kasih. Bye. Why do we tell you stories? Relevant, New, efficient, accurate. reliable. We bring you extraordinary stories from around the world, from politicians, bankers, and even your favorite celebrities. This and many more on RTM's English News. HOPE bukan saja membantu mempromosi perumahan untuk segenap lapisan masyarakat, tetapi juga bagi melihat ekosistem sektor perumahan secara holistik. Saudara, kalau di sekitar Angkasa Puri ini cuacanya hujan. Jadi sekarang ini ramai yang menggigil ataupun sejuk. Pastinya lapar. Jangan terus berlapar perut, makan dan pastikan anda bertenaga di sepanjang hari. Kenapa saya cakap macam itu? Sebab kita nak bercakap berkenaan dengan isu peningkatan harga barangan dan juga peningkatan kos sara hidup yang meningkat sekarang ini membelenggu segenap masyarakat dalam negara kita. Dan pastinya yang lebih terkesan adalah mahasiswa yang kadang-kala fikir 2-3 kali nak beli makan ataupun tidak. Itu sebenarnya kesedihan yang diratapi oleh mereka sehingga mereka terpaksa berlapar perut makan sekali hanya sehari. Jadi untuk bercakap berkenaan dengan memperkasa kebajikan mahasiswa, kita bersama dengan yang berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Yusri Zainuddin, Naib Chancellor Universiti Malaysia Pahang UMT. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Datuk dah makan, Datuk? Alhamdulillah dah makan. Alhamdulillah. Nampak muka kenyang. Datuk baru tiba dari Jerman. Yes. Selamat kembali ke Malaysia. Apapun kalau kita cakap berkenaan dengan kos sara hidup di Malaysia, macam mana sebenarnya Datuk melihat impak isu kenaikan
kos dari hidup ini dan apa kesannya kepada mahasiswa? Ya, terima kasih kerana menjemput saya ke Lensa IPT. Pertama kalinya memang kita lihat bahawa kesan kenaikan harga barang bekalan, makanan yang kita hadapi sekarang ini telah menyebabkan harga barang-barang makanan untuk dilakukan di universiti tidak dapat diberi dengan harga yang begitu kompetitif lah. Jadi dalam hal ini kita terpaksa melakukan sesuatu untuk membantu para pelajar tersebut. Ini adalah antara yang kita lakukan bersama dengan KPT dan juga Food Basket siswa Malaysia, di mana kita memperkenalkan menu keluarga Malaysia. Dalam istilah di UMP kita panggil menu kasih. Menu kasih? Menu kasih, iaitu harganya ialah RM3.50 untuk satu hidangan makanan. Oh, RM3.50? Oh. Jadi ini adalah antara yang kita usahakan bagi memastikan para pelajar tidak kelaparan dalam konteks kita untuk memberi mereka makanan pada setiap hari, kerana usaha ini adalah sebagai membantu mereka supaya apabila mereka berada di universiti sebenarnya mereka perlu menumpukan kepada pelajaran. Jadi hal tentang makanan ini kita dapat lakukan dengan cara membantu mereka begitu. Ya, baik. Datuk, saya tertarik dengan Universiti Malaysia Pahang sebab Universiti Malaysia Pahang ataupun UMP ni memang sangat terkenal dengan akademiknya sehingga menyebabkan kadang-kadang peratusan yang masuk ke UMP ni setiap tahun akan meningkat. Jadi kalau kita ikutkan kebajikan macam itu macam mana dijaga? Kalau yang duduk di luar universiti, adakah makanan itu akan juga diberikan dan juga macam mana kolejnya pula macam mana? Ya, begitulah. Dalam konteks kita di Universiti Malaysia Pahang dengan kemasukan pelajar, kita ada dua kampus, kampus Gambang dan kampus Pekat. Jadi kedua kampus ini ada bilangan pelajar yang ramai, sama ada duduk di dalam atau di luar. Jadi bantuan-bantuan yang kita berikan tidak kira bila masanya kita berikan kepada untuk mereka sampai di dalam ataupun di luar kampus. Jadi kalau kata di dalam kampus ini mereka menikmati pelbagai, contohnya kita ada food pantry. Food pantry ini adalah bekalan makanan yang mereka boleh perolehi bila-bila masa saja. Contoh makanannya apa? Makan makanan kering, roti, makan makanan kering yang mana dan juga toiletries untuk kepentingan peribadi mereka dari masa ke semasa. Untuk makluman juga, apabila saya pergi ke Jerman, saya berjumpa dengan para pelajar Universiti Malaysia Pahang sendiri di sana. Mereka pun menghadapi masalah yang sama. Pula. Ada satu ketika mereka tidak memperolehi minyak masak selama lebih kurang 3 bulan. Jadi mereka terpaksa makan makanan yang berebus dan juga yang microwave saja. Jadi ini adalah antara masalah. Tetapi kita membantu juga mereka, terutama sekali pada waktu masa COVID dan juga lockdown yang berlaku juga di negara sana dan di sini. Tanpa minyak masak 3 bulan sihat memang sihat, Datuk, sihat, tapi macam kita orang Malaysia ni terseksa lah. Terseksa. Okey, kalau macam tu selain daripada tu mungkin antara campus pantry yang Datuk sebutkan tadi berkait rapat dengan bakul makanan siswa keluarga Malaysia, adakah ia food pantry ini campur aduk ataupun tambahan daripada itu ataupun inisiatif daripada KPT? Sebenarnya kita mendapat sokongan daripada Kementerian Pengajian Tinggi yang sentiasa prihatin tentang masalah pelajar ini, dan juga daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hayat Awal Pengguna yang menginisiatif food pantry ini ataupun food bank yang mana kita menyediakan, dan ini adalah bukan satu saja tapi banyak lagi inisiatif-inisiatif yang kita lakukan untuk membantu para pelajar kita ni dari segi makanan. Mereka ni ada disediakan sama ada makanan sarapan pagi, supper dan juga tengah hari. Jadi memang sentiasa ada bantuan-bantuan tersebut kita sediakan. Malah untuk yang kita berikan pada mereka bekalan-bekalan tertentu, mereka boleh ke tempat yang mana kita sediakan sebagai food pantry ini untuk mengambil barang-barang yang mana tidak ada charge dan tidak ada apa-apa pun yang kita kenakan. Cuma satu program yang kita lakukan ialah kongsi rezeki. Yang biasanya kita lakukan ini sejak tahun 2016 lagi. Kongsi rezeki ini pelajar hanya membayar RM1 untuk mendapatkan makanan tengah hari mereka. Itu pun kita lakukan bagi memastikan mereka dapat makanan untuk teruskan pengajian mereka tanpa ada halangan. Saya rasa menarik ni sebab kami kru-kru Lensa IPT memang kaki makan, Datuk. Kalau dapat makanan RM1 memang kami akan pergi. Betul. Okey, Datuk. Kalau kita nak cerita berkenaan dengan food pantry ni, kalau di UMP pelajarnya ramai, macam mana saringan tu dibuat? Untuk food pantry ni bukan orang yang
yang senang pun boleh dapat. Orang yang sepatutnya hanya boleh dapat. Sebenarnya dalam konteks food pantry ini sebenarnya kita tidak mengkhususkan kepada kumpulan tertentu. Tetapi keutamaan kita ialah kepada B40, kumpulan-kumpulan B40 di mana kita ada sistem. Di mana apabila kita dalam sistem tu kita dapat mengenal pasti kelayakan mereka. Tetapi kita kadang-kadang mereka datang, kita tak menghadkan mereka untuk datang. Jadi ada sistem. Untuk tahun depan kita akan menggunakan aplikasi Adab. Kita akan menggunakan aplikasi Adab, akan kita kumpulkan semua inisiatif ini untuk mereka guna, akses dan terus mendapatkan apa sahaja bekalan yang kita sediakan kepada mereka. Yayasan Universiti Malaysia Pahang, Yayasan UMP, apa yang Datuk boleh kongsikan kepada kita? Di Universiti Malaysia Pahang ini ada satu badan iaitu Yayasan Universiti yang sentiasa mencari dana-dana untuk beri bantuan kepada para pelajar dalam bentuk endowment pelajaran dan juga untuk membantu dari segi kebajikan. Di mana kita memberikan beasiswa kepada pelajar dan dalam masa yang sama juga kita membantu makanan, menyediakan kit-kit makanan dan juga menyediakan jika ada mereka masalah kewangan, kita akan membantu dia. Sama ada pelajar-pelajar di dalam ataupun pelajar di luar kampus. Dan kita sentiasa memerhati dan juga mengetahui akan kebajikan mereka ni. Kalau di Universiti Malaysia Pahang, saya kira ramai daripada mereka yang agak jauh sedikit daripada bandar, Datuk. Ya, betul. Jadi untuk mendapatkan akses makanan dengan cepat itu kadang-kadang mudah. Kalau di KL mungkin ada GrabFood dan sebagainya. Kalau di sana macam mana? Itu pun ada, tapi kos dia agak tinggilah berbandingkan dengan yang berhampir dengan bandar. Tetapi pelajar ni tidak menolaklah jika ada usus tersebut, tetapi kita memastikan bahawa pelajar-pelajar tadi, terutama sekali dalam waktu peperiksaan ini, kita akan sediakan makanan. Ada satu tempoh tu yang saya katakan tadi, kita ada kongsi rezeki, para pelajar hanya membayar RM1 untuk mendapatkan bekalan makanan mereka untuk makanan tengah hari. Sementara untuk tunggu peperiksaan pada sebelah petang pula. Begitu juga pada waktu pagi, kita sediakan di masjid, kita sediakan untuk sarapan mereka. Nasi lemak, kopi kita sediakan bagi mereka untuk mendapatkan. Tetapi itu pun bergantung kepada bilangan yang kita sediakan. Tetapi selalunya pelajar-pelajar kita ni dia suka ambil brunch, breakfast dengan lunch sekali. Jadi itu pun adalah satu strategi kita. Kita mengaturkan keperluan mereka untuk untuk pastikan mereka ada makanan untuk makan. Baik, satu inisiatif yang sangat baik. Tapi kalau kita fahamkan sekarang memang sekarang dalam tempoh fasa peralihan ke endemik, negara baru baru kita lalui tempoh fasa pandemik dan sebagainya. Adakah inisiatif ni, Datuk, dalam tempoh ini saja ke ataupun dalam masa depan pun akan diteruskan? Ya, ini adalah untuk jangka masa panjang. Kita tidaklah hanya untuk satu ketika ini. Semenjak tahun 2016 lagi sebelum pandemik COVID-19 sehingga kepada sekarang, kita telah membelanja hampir 5.6 juta untuk membantu pelajar-pelajar dari segi pemakanan mereka saja. Ini belum lagi bantuan-bantuan lain. Tetapi bantuan-bantuan yang bersifat jangka panjang ini kita akan terus dan kita akan kekalkan melalui yayasan tadi. Dengan adanya kongsi rezeki, kita adakan food pantry, kita ada juga dengan supper untuk makan malam dan juga kita adakan juga pada untuk iftar setiap hari bulan puasa dan juga pada hari Khamis untuk yang mereka berpuasa pada hari Khamis kita sediakan. Dan juga dalam masa sama setiap hari Jumaat kita menyediakan juga makanan-makanan untuk dilakukan, dan ini akan diteruskan di mana saya katakan tadi sistem adab, aplikasi adab kita akan memandu dan dapat memastikan integrasi apakah yang kita boleh berikan kepada pelajar dan mereka boleh memperolehi daripada situ. Kalau kita lihat di gambar tadi, kafeteria di UMP bukan satu, ada beberapa. Jadi makanan RM3.50 tu, macam mana dia subsidi itu diberilah? Sekarang ni kita ada moratorium, maksudnya kemungkinan kita tidak charge sewa kepada vendor-vendor tu kafeteria. Dalam masa yang sama kita hanya terpilih saja kafe-kafe yang akan menyediakan RM3.50 ini. Sebab di sini kita
menggalakkan adanya pelbagai dari segi makanan. Betul. Ada yang makanan yang agak mewah, ada yang makanan yang bersifat sederhana dan juga ada yang makanan yang mungkin mereka nak lebih mewah lagi. Jadi itu kita sediakan untuk pastikan, dan ini kita lakukan melalui satu program yang kita namakan anchor tenant. Anchor tenant ni maksudnya satu pengusaha dia akan memilih pengusaha lain untuk membantu dan menyediakan apakah bentuk makanan dan variety dia tadi. Itu yang kita lakukan bagi memastikan pelajar-pelajar tadi boleh memilih. Ada yang kumpulan M40, yang B40 mungkin, ataupun ada yang mungkin nakkan yang RM3.50 pada tiap-tiap hari. Ada satu gerai yang disediakan untuk mereka mendapatkan makanan tersebut. RM3.50 kalau dapat nasi dagang sedap tu juga. Okey, boleh. Kita usahakan. Kita usahakan. Okay. Datuk, kalau kita cakap makanan-makanan di kafeteria ni, mungkin dari segi murahnya RM3.50 murah, Datuk. Katanya dapat nasi, dapat sayur, dapat ayam. Kita kenyang lah. Dalam satu hari tu, waktu lunch tu kira kenyang lah. Jadi kalau kita ikutkan di UMP sendiri, antara inisiatif lain daripada kita katakan isu makanan, kos hari hidup naik ni, mungkin isu-isu seperti internet dan sebagainya. Selain daripada itu, kita juga memberikan bantuan. Contohnya, pelajar-pelajar yang B40 kita terpilih, kita akan berikan insentif untuk mula belajar. Iaitu dalam bentuk untuk mereka mulakan pengajian untuk internet. Tapi internet ini kita memang sediakan di peringkat universiti. Kita ada sistem wired dan juga wireless untuk kita pastikan pelajar-pelajar dapat melakukan aktiviti pengajaran dan pelajaran mereka tanpa ada gangguan. Dan juga insentif yang kita bagi tadi, contohnya pada permulaan kita bagi RM1,000 ke RM1,500 setiap pelajar. Dan ada ketikanya pelajar-pelajar yang tidak mampu untuk hadir dengan kenderaan sendiri, kita akan hantar staf kita untuk mengambil pelajar-pelajar tersebut bawa ke universiti. Walaupun sebelum masuk semester 1. Sebelum masuk semester 1 itu kita akan buat. Jadi untuk kemasukan Oktober ini kita akan dapati hampir 100% pelajar akan berada di dalam kampus untuk kedua-dua kampus di Universiti Malaysia Pahang. Okey, baik. Kalau begitu, Datuk, macam mana sebenarnya itu proses itu dilakukan? Maksudnya itu ambil masa yang sangat panjang, Datuk. Jadi tenaga kerja itu macam mana proses? Kita akan mengenal pasti apabila contohnya pelajar-pelajar yang kita tahu yang mereka akan menerima masuk universiti, dan kita akan mengesan latar belakang mereka melalui data-data yang kita perolehi daripada kementerian, dan itu akan kita turuti, dan kita akan menghubungi keluarga-keluarga tersebut. Ada keluarga yang mungkin tidak mahu hantar anak-anaknya, akhirnya apabila kita pujuk dan kita sediakan kenderaan, mereka akan datang buat pendaftaran. Ini berlaku sebelum pandemik. Waktu pandemik, semua pelajar tahun 1, tahun 2 memang tak pernah masuk menjejakkan universiti. Jadi sekarang ni, untuk tahun ini, semua pelajar akan masuk ke dalam universiti, termasuklah pelajar-pelajar tahun 1 yang kita mungkin akan melakukan kerja yang sama untuk membantu mereka ni. Menarik. Kalau saya minta nak tiket mas, demand pula kan, nak tiket mas pula, itu tak boleh lah kan? Boleh. Kalau kata boleh juga? Kita boleh. Daripada Sabah dan Sarawak, kita boleh. Menarik ni. Betul. Boleh, penerbit pun nak tiket kata. Okey, Datuk, sebelum kita mengakhiri slot kita, mungkin Datuk ada sedikit kata-kata yang memberi inspirasi kepada mereka di luar sana, yang memberikan nasihat kepada mereka untuk terus sambung pengajian di peringkat pengajian tinggi dalam masa yang sama. Jangan risau tentang duit mungkin, kerana di UMP sendiri menawarkan pelbagai inisiatif bagi membantu golongan-golongan yang terkesan. Datuk. Perkara ini bukanlah satu perkara yang asing kepada mana-mana IPT. Terutama sekali atas inisiatif Kementerian Pengajian Tinggi menggalakkan kita membantu untuk memastikan para pelajar tadi mendapat pendidikan dan pelajaran yang sewajarnya mereka perolehi. Hal berkaitan dengan kebajikan mereka itu, insya-Allah pada setiap universiti, tidak terkira di mana mereka, universiti itu berada, pasti adanya usaha untuk membantu mereka ini. Yang penting ialah untuk hadir ke universiti, melakukan tugas sebagai seorang pelajar tadi, mentelaah pelajaran dan mengikuti kuliah dan program-program yang disediakan sambil membina diri supaya lebih berketerampilan apabila keluar daripada universiti. Tetapi hal kebajikan, insya-Allah setiap IPT akan pasti
menjaga pelajar-pelajar mereka. Baik, insyaAllah Datuk, saya percaya dan yakin UMP di bawah naungan Datuk sendiri dapat membuahkan graduan-graduan yang bakal memberikan hasil kepada negara satu hari nanti. Terima kasih. Kita ingin ucapkan kepada Yang Berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Yusri Zainuddin, Naib Chancellor Universiti Malaysia Pahang UMP, kerana sudi bersama kita pada hari ini. Daripada Pahang jauh datang ke sini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Apa-apa penonton Lensa IPT terus setia bersama dengan kami kerana kita akan bawakan kepada anda permainan video yang awal tadi saya main, tapi saya akan bawakan penerangannya kepada anda selepas sahaja ini. Terus setia bersama kami di Lensa IPT. Mari pakat ramai-ramai ke jelajah aspirasi keluarga Malaysia Kelantan pada 22 hingga 24 Julai di pekarangan Stadium Sultan Muhammad ke-4 Kota Baru Kelantan mulai 9 pagi hingga 9 malam. Pelbagai aktiviti dan program menarik diadakan. Bicara Ulama Nusantara, Sukan Rakyat dan E-Sport, Karnival Jualan IKS. Konsert minggu ini, Malaysia ni jelajah aspirasi keluarga Malaysia akan menampilkan Datuk DJ Dev, Datuk Ramli Sarip, Kumpulan Kopratasa, Kumpulan Hijaz dan Izu Islam. DJ Corner Kelantan FM. Pertandingan Bintang Patriotik. Pameran Kementerian dan Agensi. Siaran langsung Selamat Pagi Malaysia dan banyak lagi. Pastikan anda amalkan SOP terkini. Jadi, kita bakal jumpa denu deh. Keluarga Malaysia, keluarga digital. Keluarga Malaysia. Dalam tempoh 2 minggu operasi yang berjalan daripada 1 Julai sehingga 13 Julai misalnya, lebih pada 100,000 penyiasatan dibuat di seluruh negara. Dan yang satu kes yang terkini ialah tangkapan yang dibuat di Sungai Kolapis, Beluran, Sabah, di mana KPD NHEP Sabah yang dibantu oleh anggota Batalion ke-20 PGA telah berjaya merampas 9,690 kilogram minyak masak selain daripada 5,000 liter diesel yang kesemuanya berjumlah hampir 2 juta dari sebuah kapal yang cuba diseludup ke negara asing. Menyampaikan hanya yang aktual, memberi inspirasi, menyerlahkan kreativiti, cakna perkembangan terkini dan mencetus perkembangan minda. Kupasan isu perihal institusi pengajuan tinggi pastinya dalam Lensa IPT setiap Jumaat jam 9 malam dan ulangannya jam 4.05 petang pastinya di saluran berita RTM, RTM Klik dan Facebook Live Lensa IPT. Jangan lupa saksikan Selamat Pagi Malaysia at Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia. Bersiaran secara langsung dari perkarangan Stadium Sultan Muhammad ke-4, Kota Baru Kelantan pada 23 dan 24 Julai 2022 bermula jam 8 sehingga 10 pagi di saluran berita RTM, saluran TV1 dan RTM Klik. Ini satu lambe budaya Kelantan kita. Korang dah tengokkan tadi kan. Di awal Lensa IPT tadi, saya ada main satu permainan video game yang diberi nama Lulu. Adaptasi daripada novel puisi What Has Happened to Lulu di sekolah menengah dulu. Dan kalau kita ikutkan sekarang ni memang fenomena permainan video game memang jadi kegilaan ramai. Tak kisah ada peringkat usia tadika ke sekolah rendah, sekolah menengah. Kadang-kadang sampai dah 6 orang anak pun sampai main video game lagi. Itu kita cerita lain lah. Tapi kalau kita ikutkan, jadi seringkali kita mengangkat serta mengagumi permainan video buatan luar negara. Tapi sebenarnya di Malaysia ini kita punya kepakaran setanding dengan pencipta permainan video di luar negara. Untuk bercakap berkenaan dengan potensi penciptaan permainan video, kita bersama dengan Puan Nur Azura Durrani, penyelaras program Diploma Komunikasi Media Baru dan Keusahawanan Kandungan UiTM Cawangan Melaka, Kampus Alor Gajah. Dan bersama dengan kita di Google Meet,
Mana Google Meet kita? Bersama dengan rakan kita di Puan Encik Amir Nur Azan Samar, pensyarah Diploma Komunikasi Media Baru dan Keusahawanan Kandungan UiTM Cawangan Melaka Kampus Alor Gajah. Ini dia. Jadi kalau kita cakap kan pasal video game ni ataupun permainan video ni, Puan Azura, sebagai penyelaras program Diploma Komunikasi Media Baru dan Keusahawanan Kandungan, macam mana sebenarnya Puan melihat peranan dan peralihan keusahawanan kandungan ketika ini berbanding 10 tahun ataupun 20 tahun yang lepas? Okey, sebenarnya kalau kita lihat sekarang, banyak kira kata pencipta kandungan yang kira kata tumbuh bak cendawan. Jadi tak kira kata dari usia peringkat kanak-kanak sehinggalah ke peringkat remaja, mereka boleh mencipta kandungan mereka sendiri dengan adanya telefon bimbit lah terutamanya. Dan juga saya rasa akses internet atau pencapaian internet sekarang pun mudah untuk dicapai dan berbeza zaman kita dulu 10 tahun yang lalu lah. Jadi kalau bercakap mengenai perkembangan permainan video itu sendiri, memang sangat berbeza. Dan kalau dilihat juga kerana COVID juga menyebabkan peralihan yang mana kita lihat dalam sistem pendidikan penggunaan permainan video dalam sistem PDPR ketika COVID yang lepas. Ada ya? Ada. Jadi bila jadi begitu, kita rasakan yang mana ia mungkin merupakan satu pendekatan yang baru dalam sistem PNP sendiri. Bukan saja prasekolah ataupun tadika sehinggalah ke peringkat IPT, kita rasakan penggunaan ataupun permainan video dapat membantu pemahaman para pelajar. Saya rasa nanti boleh tak tolong buatkan video game yang ada unsur-unsur add maths ke apa? Senang sikit kan? Boleh, tak ada masalah. Hari-hari saya main. Jadi kita nak bersama dengan Cik Amir. Cik Amir hilang dari radar. Mungkin dia tengah main video game. Tak apa. Kita bersama dengan Puan Azura di studio. Kita nak tanya juga apa pendekatan yang diambil oleh institusi pendidikan dalam memastikan bidang ni terus berkembang terutamanya di peringkat IPT. Okey, kalau mengambil contoh seperti kami sendiri di Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media di UiTM Cawangan Melaka Kampus Alor Gajah. Okey, kami menawarkan program dalam bidang pembangunan isi kandungan. Yang mana bidang tumpuan kami lebih tertumpu kepada pembangunan isi kandungan permainan video, laman web dan juga animasi. Jadi program yang dinamakan Diploma Komunikasi Media Baru dan Keusahawanan Kandungan atau mudah dikenali sebagai MC111 ini, dia merupakan satu cadangan antara fakulti dengan pihak MDEC yang mana dilihat mampu untuk melahirkan pencipta kandungan ataupun sekarang lebih dikenali sebagai content creator. Jadi program selama 2 tahun setengah ini, di akhir semester para pelajar MC11 ini akan menjalani latihan praktikal. Dan alhamdulillah lah kami telah memperoleh akreditasi penuh dari MQA pada tahun 2017. Alhamdulillah, tahniah diucapkan. Tapi kalau kita ikutkan Diploma Komunikasi Media Baru dan Keusahawanan Kandungan, murid-murid yang masuk ke dalam program ataupun kursus ni, dia perlukan minat ke ataupun masuk dulu baru ada minat? Puan? Kalau tanya saya lebih nakkan minat. Sebab bila dia dah belajar tu sebenarnya dia akan lebih seronok. Dia lebih bila dia dah guna kira kata software dan sebagainya, jadi baru dia rasa seronok. Sebab pada mereka kalau minat tu tak ada, lepas tu dia akan rasa benda satu bebanan. Dia dah tak minat. Susah jadi juga. akan menyusahkan dia jugalah. Jadi kita pun tak menggalakkan perkara itu berlaku. Lebih baik masuk kerana minat. Dan kemudian dia akan lebih muncullah perasaan seronok itu. Jangan paksa rela lah. Jangan. Puan, jadi kalau kita di diploma ni, apa antara aktiviti yang sedang dan juga bakal dijalankan oleh UiTM? Kalau bercerita mengenai aktiviti, kami ada 2 aktiviti tahunan. Kalau bercerita mengenai permainan video itu sendiri, kira kata trademark MC 3.1 ini ataupun MC11 ini adalah yang pertama adalah kita panggil Carnival Permainan Video ataupun Gaming, dan yang kedua kita ada Lendu Esport Arena ataupun Lensa. Jadi kalau cerita pasal gaming, Lensa. Tiru. Sama. Tiru. Awak tiru ni. Kena buat trademark tadi kan. Okey. Kalau cerita pasal gaming, tadi kan saya dah main game kan. Itu adalah salah satu daripada kira kata sebenarnya itu adalah pemenang untuk game terbaik. So untuk tahun
ini sebenarnya kita dah hasilkan 23 permainan berkonsepkan pendidikan ataupun kita panggil sekarang ni educational game. Okey. Kalau cerita pasal game ini, sebenarnya game ini kita dah bermula pada tahun 2016. Kemudian dia sebenarnya adalah tuntutan bagi kursus NMC 252, game monetization, yang mana dijalankan oleh pelajar semester 4. Jadi apa yang perlu mereka lakukan adalah objektif utama aktiviti ataupun gaming ini adalah untuk mendapatkan maklum balas. Dah buat game, takkan nak syok sendiri. So kita nak apa pendapat orang mengenai game yang dihasilkan. Jadi kita buat sebenarnya dia dah mula 2016. 5 tahun awal kita guna konsep permainan casual ataupun casual game. Bermula tahun 2020 kita mulakan konsep educational game. Jadinya dalam educational game ni sebab dia berkonsepkan pendidikan kan, jadi dia mesti ada kita panggil dia body of knowledge. Pendekatan dia berkemungkinan target audience dia boleh jadi kepada prasekolah, boleh jadi kepada sekolah rendah, sekolah menengah ataupun IPT. So idea nak buat AdMax tu ada. Alhamdulillah. Ada buat. Yang berkonsepkan sains, kimia, yang orang kata misteri tak misteri semua adalah. Tapi yang penting sebenarnya bercerita mengenai bila kata educational game, kita nak adakan jugalah konsep ataupun unsur-unsur gaming itu sendiri. Jadi kita bagi pilihan kepada pelajar untuk memilih genre apa yang dia berminat. So kalau ikut kebanyakan mereka ini banyak suka game yang bergenrekan action, adventure, horror, puzzle dan juga first person. First person shooter lah. Standard lah kan. Tapi kalau kata berbeza pula dengan lensa tu sebenarnya dia sebenarnya adalah lensa IPT. Kira kata kejohanan e-sport. Jadi kan ramai orang main online game ataupun permainan dalam talian kan. Jadi kita pun tawarkanlah kejohanan di peringkat IPT, yang mana kita tawarkan permainan Mobile Legend Bang Bang, kita ada Valorant, kita ada PUBG, kita ada FIFA. Tapi alhamdulillah lah, walaupun 3 tahun, walaupun kami masih baru, sambutan daripada penyertaan itu agak meriah, sangat menggalakkan. Okey, baik. Jadi kalau kita tengokkan permainan-permainan video yang dicipta daripada UiTM Alor Gajah ni, semuanya berkonsepkan education ataupun baru 3 tahun ke belakang kita mulakan. Jadi untuk jangka masa hadapan, adakah ada nak merancang untuk lebih internationalization pengantarbangsaan tu? Antarbangsaan insya-Allah. Sebenarnya macam saya nyatakan tadi, bila kita dah buat game, kita dah bagi orang lain cuba, kita dah dapat maklum balas. Jadi kita rasakan takkanlah pelajar ni buat penat-penat, tak ada penghargaan lah kepada mereka. Jadi untuk game in kita buat 4 kategori. Jadi kita ada kategori poster terbaik, kita ada thriller terbaik, kita ada boost terbaik dan kita ada game terbaik. Jadi game yang saya main tadi ataupun game Lulu itu tadi adalah game terbaiklah, yang mana dipilih berdasarkan undian dalam talian, dan mereka ni menang bukan menang saja, menang ada duit dan juga sijil. Alhamdulillah lah. Berapa agak-agaknya duit tu? Itu rahsia. Tapi kena kita, masuk dulu. Macam kalau tadilah kita tanya berkenaan pengantarbangsaan, insya-Allah kita akan sertai kita katakan pertandingan ataupun International Creative Innovation Design Competition 2020 yang mana dianjurkan oleh Malware Private Limited pada 20 Ogos ini. So insya-Allah lah kalau ada rezeki mungkinlah berpihak kepada mereka. Cuma tujuan saya untuk memberi pendedahan yang mana kita nak orang melihat hasil karya pelajar MC 11 ini. Baik Puan, saya tertanyalah, permainan video ni kadang-kadang ia dipandang serong, terutamanya dari golongan ibu bapa kan. Jadi macam mana untuk kita nak bersihkan pemikiran macam itu? Sebab saya sendiri dapat lihat potensi penciptaan permainan video ataupun potensi kita permainan video ni sangat luas di peringkat antarabangsa. Tapi mungkin di Malaysia kita belum mencapai tahap menerima lagi. Pandangan Puan macam mana? Mungkin satu kerana pendedahan kurang, dan dua dari sudut yang mana melihat yang macam tadi pun dikatakan macam buang masa kan, tidak mendapat faedah dan sebagainya. Tapi alhamdulillah macam sekarang kita lihat kerjaya dalam bidang game ataupun permainan video ini dah boleh dijadikan satu profession. Jadi dah dipertandingkan di peringkat antarabangsa dan juga ditawarkan juga program pembangunan permainan ini di peringkat IPT. Jadi saya rasa itu mungkin salah satu langkah yang membuka minda dan mata ibu bapa di luar sana yang mana
permainan game ini bukan sahaja sia-sia. Mereka sendiri boleh membina kerjaya dan juga mungkin mana tahu boleh mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Amin. InsyaAllah. InsyaAllah. Tadi kita nak bersama dengan Cik Amir. Tapi dia malu-malu kucing katanya. Dia tak nak keluar kat muka. Kita nak dengar suara dia je. Assalamualaikum, Cik Amir. Salam Jarul. Cik Amir. Kalau kita nak ikutkan Cik Amir, tadi saya dah berborak panjang dengan Puan Azura. Jadi kalau kita nak ikutkan cerita berkenaan dengan permainan video ni macam mana? Dia ada tahap yang tersendiri, ada senang, ada susah, ada yang lebih susah. Dan macam mana sebenarnya proses penciptaan permainan video tu? Seberapa sukar sebenarnya proses kita nak cipta permainan video tu dalam satu-satu masa? Okey, Syarul. Kalau ikutkan, dia sama juga macam permainan video tu sendiri. Dia ada tahap senang, sukar, lebih sukar. Dan dia sebenarnya bergantung pada satu perisian. Dia ada perisian pun ada sama. Ada perisian yang mudah, semudah yang budak-budak pun boleh guna, budak-budak sekolah rendah. Kalau tengok, sekarang pun kadar celik komputer di kalangan kanak-kanak sekolah tu lebih bagus daripada zaman-zaman 80-an, 90-an dulu kan. Jadi budak-budak sekolah boleh guna yang mudah ni. Yang lebih sukar perisian yang lebih menggunakan programming, lebih itu proses dia, satu perisian. Tapi katakan proses yang diperlukan untuk menciptakan satu game tu sebenarnya senang je. Bermula dengan satu pengumpulan bahan lah. Kalau kita tengok di fakulti ni, pelajar kami kita ada 3 kelas yang berbeza. 3 kelas yang berbeza. Dia belajar macam mana nak menyediakan game document, game konsep document, macam kelas kita lah. Dan setiap tu dia akan start buat technical, bahagian technical pula. Technical, dia start buat design, masukkan programming. Dan last sekali dia packagekan. Itu yang katakan yang lebih teknikal lah. Tapi kalau tanya saya, dia sebenarnya mudah pun. Budak sekolah pun boleh guna, boleh buat. Macam gitu je, budak sekolah pun boleh guna. Awak biar betul, Cik. Betul. Betul, kita ada yang perisian yang mudah tu guna. Tapi satu je lah. Kita kena ada kesungguhan dengan minat tu. Itu paling penting. Okey, Encik Amir, kita nak tanya juga, selain daripada game ing ni, ada tak cara lain, platform lain untuk kita gunakan, yang digunakan untuk kita mengetengahkan lagi tugasan-tugasan pelajar? Okey, biasanya kita ada pameran secara fizikal di kampus, di mana kita pamerkan hasil-hasil kerja pelajar itulah. Tapi semenjak pandemik yang lepas ni, kita tukarkan daripada fizikal kepada pameran maya. Jadinya yang terbaru ni kita ada pameran sempena 50 tahun Meskom UiTM, di mana kita pamerkan antara hasil kerja yang terbaik lah, pelajar daripada pelbagai semester dan juga kursus-kursus yang berlainan. Ini penganjuran kali ketiga sebenarnya. Itu satu pameran secara maya, dan juga kita ada upload, kita buat naik permainan video yang kita hasilkan di Game Job. Boleh, siapa nak cuba main boleh download di situ. Di Game Job just cari Game Inc. Game INC 2022. Dan situ kita ada letak game pelajar-pelajar lah. Boleh download dan try. Tapi lebih bagus kalau dapat sertai kami punya Game Inc. Bagi maklum balas tu kan. Ya Allah, itu memang kami menunggu sebenarnya. Memang nak sertai Game Inc tu sebenarnya, Puan. Tapi apapun kita nak ucapkan terima kasih dan minta maaf kepada Encik Amir kerana ada sedikit kesilapan tadi yang berlaku. Mungkin kita akan bersama dengan Encik Amir di masa yang akan datang. Terima kasih juga kerana Puan Azura kerana sudi bersama kita di studio pada hari ini. Terima kasih kepada UiTM Cawangan Melaka Kampus Alor Gajah kerana sudi datang ke sini. Kalau kita tengokkan studio ni sebenarnya ramai dengan student-student, anak-anak murid Puan Azura sendiri. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, dan kepada semua penonton Inside IPT, kita ada satu lagi slot bercakap berkenaan dengan mencungkil bakat terpendam. Ini topik yang sangat hangat untuk kita bincangkan, tapi kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Rukun negara bertujuan membentuk perpaduan yang kukuh.
satu daripada bahagian rukun negara menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk. Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Memelihara satu cara hidup demokratik. Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. Dan membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Pengecualian duty stamp ke atas surat cara pindah bilik dan perjanjian pinjaman bagi pembelian rumah pertama secara peringkat atau tier harga rumah, iaitu bagi rumah berharga RM500,000 dan ke bawah. Insentif pengecualian duty stamp adalah sebanyak 100%. Yang kedua, bagi rumah berharga melebihi RM500,000 sehingga RM1 juta, insentif pengecualian sebanyak 50%. Pengecualian ini adalah bagi perjanjian jual beli yang disempurnakan dalam tempoh mulai 1 Jun 2022 sehingga Disember 2023. Mencungkil bakat terpendam. Mahasiswa OKU merupakan golongan yang berpotensi sebenarnya untuk memberi inspirasi kepada golongan lain. Dan kalau kita ikutkan, meskipun mempunyai limitasi, mereka membuktikan bahawa mereka boleh bersaing dengan mahasiswa yang lain dan pada masa yang sama boleh memberi motivasi kepada orang lain. Namun, kekurangan program-program yang mengangkat kredibiliti mereka seringkali menyebabkan mereka tidak dapat menonjolkan potensi mereka yang sebenar. Jadi kita bawakan satu topik khas, mencungkil bakat terpendam. Kita bersama dengan saudara Muhammad Nur Hafiz Razali, pengarah program Young Disabilities Challenge 2022, merangkap pengasas dan juga Presiden Persatuan Mahasiswa Istimewa Permis dari Universiti Malaysia Terengganu. Assalamualaikum Hafiz. Alhamdulillah. Dan juga bersama dengan Encik Aminul Hakim Matsudi ataupun lebih dikenali sebagai Encik Q, pengerusi Pertubuhan Motivator Fasilitator Malaysia, MOFAS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Alhamdulillah. Selamat malam. Belum malam lagi. Kalau kita ikutkan Encik Q, kalau di luar negara kita dapat lihat setengah individu istimewa ini sebenarnya mereka tampil ke depan. Sebagai contoh Nick yang salah seorang yang agak kekurangan dari segi tangan dan kakinya itu. Yang dilahirkan tanpa kedua kaki dan tangan. Namun beliau antara individu yang seringkali memberikan motivasi, inspirasi kepada pelajar-pelajar. Bukan sahaja yang istimewa, namun pelajar biasa. Itu yang menariknya. Dan kalau kita lihat kenapa di Malaysia ini kita kurang individu-individu seperti itu? Adakah kerana kurangnya pendedahan ataupun kurangnya sambutan? Ataupun mentaliti Malaysia sendiri yang tak boleh nak menerima golongan seperti itu? Dia sebenarnya kalau saya nak bagi tahu, dunia motivasi ni dia sebenarnya satu dunia yang kurang popular pun. Baik yang OKU, baik yang bukan OKU. Cuma kalau yang bukan OKU pun tak popular, yang OKU apatah lagi kan. Betul. Cuma jadi macam ni lah, bila dia tak dapat sambutan sebab apa? Sebab kurang pendedahan. Kurang pendedahan. Bila yang bukan OKU pun tak ramai, yang OKU lagi tak ramai. Betul. Kurang pendedahan. Bila kurang pendedahan ni sebab apa? Antara sebabnya sebab tak confident lah biasanya. Kurang confident. Tak confident sebab apa? Tak confident sebab diri dia rasa macam dia kekurangan. Kan? Tak ada something. Kurang sesuatu. Jadi dia takut orang tak boleh nak accept dia. Tak boleh dengar apa yang dia cakap. Kan? Sama juga. Dia tak confident sebab apa? Dia tak confident satu sebab dia sendiri. Yang keduanya sebab pandangan masyarakat. Pandangan masyarakat. Ada masyarakat yang dia tak confident dengan kemampuan OKU. Kan? Ada masyarakat yang prihatin lah kononnya kan. Prihatin, dia nampak OKU, kemudian dia kesian. Takkan nak bagi OKU buat. Tapi sebenarnya bila kita bagi encourage dekat orang, bagi semangat, bagi sokongan, insya-Allah orang boleh ke depan sebenarnya. Contoh motivator yang OKU dekat Malaysia ada. Tuan Suko Ibrahim. Dia OKU. Tapi dia boleh motivator yang hebat.
Alhamdulillah. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi susah juga kalau yang menolak pun satu hal, yang kesian pun satu hal, tak boleh juga kan. Jadi kita kena bagi pendedahan ataupun kita kena berikan kita ketengahkan sokongan kepada mereka, kepada golongan-golongan yang seperti itu. Saya suka tadi perkataan kurang keyakinan diri sebagai Presiden Persatuan Mahasiswa Istimewa Permis UMT. Hafiz, macam mana sebenarnya dengan setengah mahasiswa istimewa ni yang rasa mereka ini kurang keyakinan diri, yang merasakan mereka ini ada kekurangan dari segi keterampilan, keyakinan, bukan sahaja memotivasi orang lain tapi untuk ke depan, nak bergaul, nak berkawan dengan orang lain. Jadi kenapa mereka berasa begitu, Hafiz? Bagi pendapat saya lah, saya pun sebagai OKU, kita tengok sekarang ni macam Encik Q ada cakap tentang kita kekurangan platform dan kayaknya tak ada tempat untuk kita buat menonjolkan bakat kita sebagai bakat kita yang terpendam tu, kita tak ada tempat untuk ditonjolkan. Dan juga kita juga kayaknya kita terfikir-fikir, aku boleh ke buat? Aku mampu ke buat bersaing dengan OKU yang lain? Aku mampu ke bersaing dengan orang yang biasa sebab aku ni OKU? Dia lebih fikirkan kekurangan dia daripada memikirkan kelebihan dia. Sebenarnya OKU ni dia ada kelebihan tersendiri. Istimewa, hidden talent kita panggil. Cik Q. Cik Q, tadi ada Hafiz ada cakap tentang mereka ini rasa kekurangan dan sebagainya. Jadi macam mana untuk kita pecahkan pemikiran itu di dalam diri mereka sendiri? Dia macam ni. Konsep dia, saya suka buat satu konsep ada, beri dan dapat. Ada, beri, dapat. Ada, beri, dapat. Okay. Kita nak memberi, kita kena ada dulu. Okay. Contoh kan, kita nak memberi sedekah, kita kena ada benda nak disedekahkan. Betul? Duit, Yes, duitnya, senyumannya, harta dan sebagainya lah. Kita kena ada. Nak ada macam mana? Kita kena dapat. Dia takkan datang sendiri. Betul. Macam tadi kan Hafiz cakap kan. Kita kena confident. Mana dapat confident? So kita nak memberi kepada orang lain, nak memotivasi kepada orang lain, kita kena ada confident tu. Macam mana ada confident tu? Kita kena dapatkan confident tu. Daripada mana soalan dia? Inilah salah satunya yang saya sangat respect lah pada saudara kita kan Hafiz kan. Usahanya buat nak mencari satu circle yang mewujudkan satu circle untuk membangunkan OKU supaya lebih confident. Cari mentornya, cari gurunya kan dengan circle dia macam tu. Alhamdulillah lah, terbaik. Usaha ni tu sangat terbaik. Saya sangat suka. Alhamdulillah. Apa sebenarnya kalau kita katakan tadi yang Disability Challenge 2022, apakah perlu dianjurkan dan apa antara cabaran-cabaran dan kriteria yang diambil kira dalam penyertaan bagi program Young Disabilities Challenge 2022 ni? Saya rasa sangat perlu sebab kalau macam ni dalam universiti kita ada satu pertandingan nama dia UMAC ataupun IMAC kan, pertandingan motivator muda. Tetapi itu untuk orang yang bukan OKU. Saya tak kata orang yang sempurna sebab OKU pun sempurna. So untuk orang yang bukan OKU. Tapi tak ada satu platform yang mengketengahkan golongan OKU. Yang sebenarnya OKU pun boleh jadi lebih baik. Dan kita dah pengalaman Hafiz kan pada sesi yang pertama kita ada yang Disability Challenge 1 lah yang pertama. Ramai motivator muda ni dalam kalangan OKU yang bagus-bagus, yang hebat-hebat. Cuma cabarannya bila mana dia tak boleh nak pecahkan tembok dalam diri dia. Itu cabaran yang paling besar lah. Pecahkan tembok dalam diri dia untuk ke depan. Sebab istimewanya yang dalam Young Disability Challenge ni dia bukan sekadar pertandingan tuan. Tapi juga dalam dia ada pembelajaran. So dia bukan pertandingan menang atau kalah. Tapi dia menang pun dapat ilmu, kalah pun dapat ilmu. Maksudnya dalam pertandingan ada input untuk dia dapat. Ada input untuk dia. Jadi Hafiz, sebenarnya macam mana cara kita nak sertai ataupun bila tarikh tutup program tu? Untuk cara untuk menyertainya, kita terbuka kepada semua mahasiswa, tak kira lah daripada mana-mana universiti saja, IPT ataupun IPTA, IPTS dan juga college dan juga matrikulasi juga boleh join pertandingan ini. Dan mereka juga kayaknya kalau mereka yang sudah konvo pun kita benarkan juga untuk join program ini. Dia kena tempoh konvo mereka tidak lebih daripada 1 tahun lah kayaknya valid untuk menyertai program ini. Dan mereka perlu menghantar video uji bakat. Kita ada uji bakat untuk kita serap
sebagai peserta yang Disability Challenge. Tarikh tutup penyertaan pada 27 Julai ini. 27 Julai sebelum bertujuh kena hantar penyertaan. Ya, betul. Hari Rabu minggu depan Ya, betul. Okey. Jadi kalau kita ikutkan program ni bukanlah kali pertama dijalankan, dan macam mana sebenarnya respon pada program yang lepas, dan juga macam mana juga kita nak tahu sambutan pada kali ini, dan bakat yang bagaimana sebenarnya yang dicari oleh pihak penganjur tahun ni, Hafiz. Bakat yang dicari tetap sama. Untuk kita gilap bakat-bakat motivator. Sebab macam kita tahu pun sebelum ni kita ada program UMAT dan IMAT. Kat situ OKU tak ada nak join benda tu. Kita terasa takut untuk join dengan orang biasa. So sini platform yang betul untuk kita. So OKU boleh join dan juga salah satunya kita akan carilah, kita akan bagi mereka kelas dalam walaupun mereka dah disingkirkan, mereka juga boleh lagi join kelas-kelas yang disediakan daripada tim kami. Okey. Saya nak tahu jugalah Hafiz, sebelum Hafiz ke depan, apa yang Hafiz fikirkan untuk Hafiz ke depan, dan juga yalah sampai memegang satu program Young Disabilities Challenge 2022 ni, Hafiz? Bagi saya macam saya pun rasa takut untuk join pertandingan dengan orang biasa. Sebab saya rasa saya boleh kena buat benda ni. Sebab saya kena bertanding dengan orang yang bakat yang lebih bagus. Kayaknya lecturer banyak bertumpu kepada dia je. Kepada OKU ni agak kurang. So lecturer pun agak boleh ke dia nak jadi yang terbaik untuk pertandingan tu. Jadi kat sini saya rasa why not kalau saya buat satu program ni untuk rakan-rakan saya. Ya. Baik, nak keluar dah Terengganu sikit tu. Tak apa Hafiz, mungkin kita nak dengar sikit kata-kata akhir daripada Encik Q yang boleh diberikan kepada penonton, mungkin nasihat, mungkin saranan dan juga mungkin sedikit motivasi sebelum kita menutup Lensa IPT pada malam ni. Alright, terima kasih. Saya daripada MOFAS sangatlah menyokong usaha Permis Persatuan Mahasiswa Istimewa UMT ni, dan usaha dia nak mengetengahkan golongan OKU ke hadapan. Jadi saya nak kongsikan satu akronim. KAU, KAU. Apa dia KAU? Yang pertama, kepadalah golongan-golongan OKU dekat luar sana, yang bukan OKU dekat sana, bangunkan potensi diri dengan KAU ni. Ingat, kita adalah apa yang kita fikirkan. Kita adalah apa yang kita fikirkan. Yang kedua, Allah mengikut sangkaan hamba dia. Kalau kita rasa tak boleh, Allah akan dengar benda tu. Kalau kita rasa boleh, kita fikir kita boleh, Allah akan dengar benda tu. Allah akan bagi apa yang kita nak. Betul-betul? Dan yang ketiga, usah fikir satu kelainan kita ni sebagai kekurangan. Kelainan yang Hafiz ada, kelainan yang OKU ada bukan kekurangan, tapi jadikan dia sebagai kelebihan dan keistimewaan. InsyaAllah. 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 Saya dengar suara Encik Q ni macam teringat cerita Mak Kilau lah. Dia silau. Silau. Keris yang menyilau, nama aku Mak Kilau. Terima kasih kita ingin ucapkan kepada Encik Q ataupun Amrul Hakim Maksudi, pengerusi Pertubuhan Motivator Fasilitator Malaysia MOFAS, dan juga saudara Muhammad Nur Hafiz Razali, pengarah program Young Disabilities Challenge 2022, merangkap pengasas dan juga Presiden Persatuan Mahasiswa Istimewa Permis Universiti Malaysia Terengganu UMT. Terima kasih kerana sudi datang ke Lensa IPT pada hari ini. Apa-apa pun kepada penonton Lensa IPT, terus setia bersama kami di Lensa IPT setiap hari Jumaat jam 9 malam. Pastinya saluran berita RTM, di RTM Klik, nak senang nak mudah follow je IG dan juga Facebook kami Lensa IPT. InsyaAllah segala informasi-informasi berkaitan dengan Kementerian Pengajian Tinggi, berkenaan dengan institusi pengajian